Tidak hanya di Kota Baru, malah daerah lain di negeri ini juga turut menawarkan pelbagai hidangan yang membangkitkan selera. Kafe Sate Lima Purut yang terletak di Pasir Mas ini mula beroperasi sejak 3 tahun lalu. Berani berhadapan dengan cabaran, Cik Asmawi Cik Seman tekad meninggalkan kerjayanya sebagai pengurus negeri di salah sebuah agensi kerajaan dan terjun ke bidang perniagaan. Kini dia mampu berbangga dengan hasil penat lelahnya memulakan perniagaan. Beroperasi 6 hari seminggu kecuali hari Rabu, bermula jam 4 petang, kafe ini menawarkan variasi hidangan sate. Dihidangkan bersama kuah kacang, nasi impit dan hirisan timun, rata-rata pelanggan yang hadir ke sini pasti akan terpesona dengan kelazatan rasa dan keharuman aroma daripada daun limau purut yang menjadi asas bahan perapan sate. Berasal dari Segamat Johor, ia merupakan kali pertama Edah Abdul Samad berkunjung ke kafe ini. Bau dia harum lah, bau limau purut, lepas tu lembut, dia punya rasa rempah dia sampai ke daging susu dia. Wah, okey, sedap, boleh. Kita cita rasa orang Johor kan, rasa sama, macam sama rasa cita rasa saya lah. Manis ada, lemak ada, sedap lah, sedap. Kalau tak sedap, dah tentu saya tak boleh makan kan. Antara hidangan yang terdapat di sini adalah sate limau purut yang menggunakan isi daging lembu, ayam, kambing, itik serati dan arnab. Malah kuah kacang yang disediakan diadun dengan resepi istimewa dan sedikit berbeza berbanding dengan yang biasa dinikmati bersama sate. Rasa manis dan sedikit pedas kuah kacang ini tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa, malah sesuai bagi kanak-kanak. Merupakan anak jati kelahiran Kelantan, Muhammad Fadli Hamad antara pelanggan tetap di kafe ini. Selalu lah makan sini. Sebabnya bang? Sebab dia rasa limau apa kan. Rasa tu ada lah. Lain pada yang lain lah. Rasa tu tak ada rasa lah sikit. Macam tu aku lah. Anak-anak abang? Sama lah. Dia suka juga lah? Suka lah makan kat sini. Dibina khusus untuk proses penyediaan sate, bengkel ini ditempatkan berhadapan rumah keluarga Cik Azmawi di Tanah Merah, Kelantan. Setiap hari mereka akan melakukan kerja-kerja menyiang isi daging untuk diperap. Tidak hanya terhad kepada daging lembu dan ayam, kini kafe mereka turut menawarkan 2 menu baharu termasuk sate talapia lemon. Walau pernah kecundang dalam perniagaan lain sebelum ini, dia yang mesra disapa sebagai Mawi tidak pernah mengalah. Malah menjadikan pengalaman itu sebagai pendorong untuknya terus melangkah demi menafkahi keluarganya. Kini, bapa kepada 3 cahaya mata ini mampu membuka peluang kepada penduduk setempat untuk mencari rezeki dengan menggajikan 8 pekerja di bengkel satenya. Siapa yang tak makan? Itu yang penting. Sebab apa? Semua orang nak makan, dia nak makan sedap, betul tak? Jadi bagi saya lah, kalau kita mencipta sesuatu yang sedap dalam dunia F&B ni, kita seronok. Sebab apa? Makanan tu akan jadi satu pilihan lah buat pelanggan-pelanggan kita lah. Istimewa berbanding hidangan sate lain, Mawi mengetengahkan daun limau purut sebagai bahan asas perapan daging sate. Justru tidak hairanlah pelanggan mereka terpikat dengan keenakan dan aroma rasa daun itu. Limau purut ni, dia salah satu sebenarnya, dia dalam pemakanan lah. Kalau orang hilang selera sekalipun, daun limau ni menaikkan selera makan. Orang tu macam dia muak makan satu benda, tapi kalau ada daun limau ni, dia naikkan selera kita. Itu salah satulah.
Dan kalau dalam perubatan memang badan kita letih pun dia jadi segar. Sebab apa? Dia buang toksin dalam badan kita lah, daripada sains lah, perubatan moden. Bak kata pepatah, di sebalik kejayaan seorang lelaki, berdirinya wanita yang menyokongnya. Mawi antara yang beruntung kerana setiap usahanya sentiasa mendapat sokongan daripada ibu dan isterinya. Malah, resepi asal penyediaan sate ini diperoleh daripada ibunya, Sasiah Cik Omar, 63 tahun, sebelum diinovasi untuk dipasarkan. Walaupun mempunyai perniagaan bakery secara dalam talian, Juliana Ahmad yang berusia 38 tahun ini tetap meluangkan masa membantu suaminya mengusahakan perniagaan kafe mereka. Inovasi sate ni sebenarnya ilmu dia diperturunkan daripada bonda sendirilah. Jadi sebab asalnya bonda ni dia, saya balik kampungnya dia buat sate. Saya balik kampungnya dia buat sate. Jadi satu hari tu saya cakap, terdetik hati saya rasa sate dia the best. Yang kita makan sate sebelum ni pun kita rasa macam yang mak punya tu the best. Jadi saya minta ilmu tu dia turunkan kepada saya, dan saya satu hari tu saya rasa saya nak inovasikan resipi dia tu kepada 50 daun tu. Jadi kita blend sekali, alhamdulillah memang sedap. Memang kena dengan resipi rahsia yang diberikan oleh mak lah. Acu ke gula tu. Lazimnya pasangan suami isteri ini akan menyediakan adunan istimewa untuk dicampurkan bersama bahan perapan yang dibuat oleh pekerja mereka. Setelah dicampur bersama bahan perapan, mereka akan mula mencucuk daging menggunakan lidi. Ia kemudian akan dimasukkan semula ke dalam bahan perapan bagi memastikan rasanya meresap ke dalam daging. Berbanding daging lembu atau kambing yang lebih enak sekiranya diperap semalaman, isi ayam pula hanya boleh diperap sekitar 3 jam bagi mengelakkan ia menjadi terlalu lembut dan mudah terurai. Terletak di Jalan Lemal Pasir Mas, kebiasaannya kafe ini mula beroperasi pada jam 4 petang hingga sekitar 10 malam. Selain hidangan sate, mereka turut menawarkan jus berasaskan buah-buahan. Lazimnya pelanggan yang datang pada sebelah petang lebih banyak memilih untuk membawa pulang tempahan sate berbanding menikmati hidangan di situ. Adat berniaga, pasti ada pasang surutnya. Walau dilahirkan dalam keluarga yang biasa berniaga, Mawi tetap tidak terlepas daripada berhadapan cabaran. Untuk maju ataupun orang baru yang nak mulakan perniagaan lah, perlu kaji betul-betul apa sebenarnya ilmu perniagaan tu. Sebab kalau kita terjun terus, saya rasa itu bukan satu pilihan. Tapi kalau kita belajar dulu ilmu perniagaan tu, macam mana cabaran dia, dia punya hardcore dia macam mana dalam bisnes, barulah mulakan perniagaan. Jangan orang kata suka-suka nak okey dah ada duit terus nak bisnes, tak boleh. So belajar dulu, ambil ilmu dulu, baru teruskan perniagaan. Hanya bermula dengan perniagaan di dalam talian, saban hari kafe ini tidak putus menerima kehadiran penggemar sate. Setiap hari, anggaran 2,500 cucuk sate dibakar untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Selain sate daging lembu dan ayam, sate kambing, ikan, arnab dan itik juga antara menu yang menjadi kegemaran. Daging tiram. Menjelang malam, semakin ramai pelanggan memenuhi kafe ini. Selain penduduk tempatan, ia turut menerima kunjungan daripada penggemar sate dari luar Kelantan. Tidak terlalu pedas, kuah kacang yang dihidangkan bersama sate menepati cita rasa masyarakat di sini. Selain di kafe ini, penggemar sate Limau Purut boleh menikmati juadah lazat ini di dataran kenaf berhadapan Masjid Kubang Kerian, Kota Baru. Berhadapan dengan pelanggan setiap waktu, mereka tidak terlepas berhadapan dengan pelbagai ragam. Namun, bapa berusia 41 tahun ini tetap mengutamakan kesabaran dalam menghadapi kerenah pelanggan. Biasanya kita mula-mula start buka tu, saya akan briefing dulu kepada semua staf saya, mana kalau sebab kita akan menghadapi pelbagai jenis orang kata customer lah. Diorang ada yang tak boleh sabar, ada yang boleh sabar. Jadi bagi saya itu semua kita terima. Tak ada masalah. Sebab customer always right. Idea untuk memperkenalkan menu sate talapia lemon ini timbul ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketika itu, mereka beroperasi secara dalam talian. Okey, yang kita dah saksikan siang tadi cara pembuatan dia. Ini hasilnya yang di kafe Sate Limau Purut disediakan. Tapi yang istimewanya di sini adalah Kat sini dia istimewa dia sate talipia lemon. okey. Lepas tu dia ada sate daging tiram, Okey. sate ayam tiram dengan sate limau purut ni yang diperap dengan daun tu. Macam mana boleh terbitnya idea untuk 3 resipi yang baru ni? Okey. 3 resipi yang baru ni timbulnya idea sebab apa? Saya rasa talipia lemon, sate talipia lemon ni tak ada orang buat lagi kot. Satulah. Lepas tu satu lagi dia punya tekstur dia punya daging tu sesuai untuk buat sate. Lepas tu dia bila kita perap dengan lemon tu dia rasa macam kena dengan sos dia. Black pepper ni memang sedap. Sebenarnya Mawi memilih untuk membuat sate berasaskan talapia kerana tekstur ikan ini yang lebih pejal dan sesuai untuk dijadikan isi sate. Pasal bau tu. Memang lain, memang Daripada kehidupan yang selesa dengan gaji bulanan tetap, Mawi memilih dunia perniagaan yang penuh pancaroba untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Walau diuji, dia tekad untuk terus mengembangkan perniagaan ini. Perniagaan makanan sememangnya bukan satu arena yang asing pada waktu ini. Tidak hanya digemari semua lapisan masyarakat, sate ternyata sering menjadi pilihan penggemarnya di aroma dan keenakan juadah istimewa ini.